pemikiran kita sendiri, sejauh mana kita faham, sejauh mana kita faham ilmu itu sendiri. Kalau tak, kita bermusuhan lah. Bermusuhan, oh kata orang ni sesat, ni sesat. Sedangkan dengan benda-benda kefahaman tu, benda kamu dah boleh kata sesat. Macam mana nak pergi perang? Zaman Salahuddin Ayyubi tu, kalau nak berperang, dia tanya lu orang dah solat subuh ke? Nak berperang solat subuh. Sekarang ni, nak berperang kena khatam Quran, nak kena tahu ni apa semua. Kita ni berlagak pandai. Oh, ini nak peperangan, ni nak jihad, ni apa, ini nak kena, kata ini nak tunggu khusyuk baru nak solat ke apa. Sekarang kita tanya kita balik sejauh mana kita faham tentang iman? Sejauh mana kita faham tentang iman? Kalau betul kita faham tentang iman tu sendiri, kita takkan kutuk orang. Takkan kutuk orang. Tak kira warna kulit, kefahaman agama sekalipun. Kalau kamu faham betul-betul iman. Kalau kamu mengutuk orang berbeza sekalipun, itu maksudnya kamu tak faham iman. Jangan mimpi benda tu. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Palestin Jangan Kau Menangis yang dinyanyikan oleh Hattan. Liriknya ditulis oleh Lolok. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Tak siapa yang bisa memahamimu, melainkan dia yang mengenalimu. Biar teman semesra isi dan kuku, apatah lagi mereka yang mata hatinya buta di hijab dunia. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata dalam lirik tu, kita nak kena faham tak siapa yang memahamimu, melainkan dia yang mengenalimu. Kat sini yang kita nak kena faham betul-betul apa yang dikata, biar teman semesra isi dan kuku, apatah lagi mereka yang mata hatinya buta di hijab dunia. Apa yang kita nak kena faham di sini, kalau kita tahu betul-betul, dia menceritakan tentang diri. Dalam diri kita ni, kalau kita tak kenal dalam diri kita ni, dihijab dunia lah. Maksud kita terhijab. Kalau dah terhijab, setitik cahaya sekalipun atau satu titik cahaya sekalipun tidak akan dapat tembus dengan hijab tu sendiri, sebab dihijabkan oleh diri kita itu sendiri. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul, sebenarnya apa yang dikatakan melainkan dia yang mengenalimu. Kalau kita faham betul-betul dalam lirik kali ini, sebab dia dah ada kata melainkan dia yang mengenalimu. Nak cerita di sini sebenarnya apa yang dia katakan dia. Lepas tu dia ada kata pula yang mengenalimu. Mu ni siapa pula? Mu, kamu. Apa beza dia dengan kamu? Ini yang kita nak kena faham. Ini yang kita nak kena tahu betul-betul. Tak siapa yang bisa memahamimu. Kamu tidak akan faham kalau kamu tidak akan mengenal diri kamu itu sendiri. Bila kamu faham, bila kamu kenal diri kamu, maka di situ kamu akan kenal, baru kamu akan memahami. Hanya kekasih itu saja yang mengenali diri kekasih itu sendiri. Orang lain tidak akan faham. Hanya diri kamu saja yang faham kamu itu macam mana. Kalau kamu menceritakan isi hati kamu, rahsia hati kamu sekalipun dekat orang lain, dia tidak akan faham 100% sekalipun. Walaupun dia kata dia faham, tapi dia tidak akan pernah faham kedudukan kamu itu sendiri. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul. Bagaimana yang dikatakan tak siapa yang bisa memahamimu, yang melainkan dia yang mengenalimu. Ini yang kita nak kena tahu. Biar teman semesra isi dan kuku. Ni nak maksudnya yang terlalu rapat. Yang kata rapat ni siapa ni? Diri kamu ni. Sahabat tu tadi, peribahasa tu, maksudnya diri itu sendiri, isi dengan kuku, yang tak pernah bercerai, iaitu diri kamu itu sendiri. Memang tak pernah bercerai. Tapi di sini, adakah kamu memahami betul-betul? Adakah di sini yang kamu faham? Ini yang kita nak kena tahu dengan satu kedudukan. Bila kamu memahami benda ini, maka
tidak ada terhijab. Tetapi jika mereka itu tidak kenal dan tidak faham, apatah lagi mereka yang mata hatinya buta di hijab dunia. Tapi nak cerita di sini, apa yang dia katakan? Dunia. Dunia ni apa pula? Dunia yang mana ni? Dunia yang kamu dipijak ke? Dunia yang kamu belum lahir ke? Dunia ni telah ada ataupun dunia batin kamu? Nak cerita di sini, adakah kamu mengenali akan diri kamu? Bila kamu kenal akan diri kamu, maka tidak ada terhijab lagi. Maka di situ kamu akan faham diri kamu, iaitu kekasih itu sendiri. Kalau kamu faham benda ini, dia tidak ada apa lagi. Maka di sini bila kamu faham betul-betul, dia tidak akan terhijab melainkan diri kamu itu sendiri. Ini yang kamu nak kena faham, ini yang kamu nak kena pertekankan. Barulah kamu tahu dengan satu kedudukan. Jika tidak, masih lagi dihijab lah. Tetapi sebenarnya yang memahami itu saja. Tetapi sejauh mana kamu faham diri kamu? Memanglah kamu kata hanya kamu saja yang faham, kamu saja yang tahu diri kamu. Tetapi sejauh mana? Sejauh mana yang kamu faham diri kamu ni? Hanya kamu saja yang dapat dengan jujur diri kamu tu. Hanya kamu saja yang boleh jawab. Sejauh mana yang kamu faham? Sejauh mana yang kamu boleh pergi? Kamu nak faham dengan diri kamu itu sendiri. Sejauh mana atas kejujuran diri kamu itu. Bila kamu memahami benda ini, maka kamu akan faham. Barulah kamu akan tahu betapa besarnya kemesraan mengenal diri itu sendiri. Kalau tidak, memang kamu akan terhijab. Bila kamu mengenali akan diri kamu, maka kamu tidak akan terhijab. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Peperangan yang ini tak mungkinkan terhenti selagi batin al-haq sang berdiri. Peperangan yang ini tak mungkinkan terhenti. Jangan kau cuba bermimpi. Kita nak kena faham di sini. Di sini tersangat jelas. Bila sebut saja tentang peperangan, apa yang kita faham? Peperangan. Apabila dalam peperangan ni, bila kamu berperang, apa yang kamu faham sebenarnya? Peperangan ni, kalau sebut berperang ni, yang mana faham dia akan kata berperang dengan diri sendiri. Tetapi nak cerita di sini, peperangan itu ada berperang dengan diri sendiri dan ada berperang dengan manusia. Kalau berperang dengan diri sendiri, kita dah tahu apa yang nak disampaikan, apa yang nak diberitahukan. Tetapi apabila peperangan dengan manusia itu sendiri, itu macam mana pula? Bertumpahan darah lah. Tetapi yang betul-betul peperangan yang bijak, dia tidak akan ada sedikit pun bertumpah darah. Itulah satu peperangan yang paling bijak. Tetapi itu sangat mustahil, tersangat mustahil. Tetapi di sini yang kita nak kena tahu, peperangan. Dalam peperangan ni, yang kita nak kena tahu dan yang kita nak kena faham, peperangan dengan diri dan peperangan dengan manusia. Okey. Peperangan dengan diri dengan peperangan dengan manusia ni. Apa tujuan peperangan dengan diri sendiri dengan peperangan manusia? Apa kesudahan dia? Apa kesudahan dia? Apa tujuan dia? Dan di mana kesudahan dia? Kenapa sebab ada peperangan? Di sini yang kita nak kena tahu, di sini yang kita nak kena faham. Tetapi bila kita tahu peperangan dengan diri sendiri dengan kefahaman yang sebenar-benarnya, bila kita tahu dengan satu kedudukan, dia tak boleh lari ya. Sebab dengan satu kedudukan ni yang kita tahu apa yang nak disampaikan. Peperangan ni sering terjadi, memang akan terjadi, dia tidak akan terhenti. Macam dalam lirik dia ada kata peperangan yang ini tak mungkinkan terhenti. Jangan kau cuba bermimpi, dia akan seterus, dia berterusan. Jangan kita bermimpi benda ni. Selagi al-haq, selagi batin dengan al-haq tu berdiri, memang sentiasa ada peperangan. Memang ada peperangan. Sebenarnya kita nak kena faham betul-betul peperangan ni, peperangan diri ni macam mana dengan peperangan dengan manusia. Tetapi dengan satu kedudukan, apa yang kamu faham? Sejauh mana kamu faham tentang peperangan tu sendiri? Sejauh mana? Sejauh mana yang kamu faham? Sejauh mana yang kamu nak berperang? Bukan ke dalam dunia ni ternyata ar-Rahman ar-Rahim, tetapi mengapa ada peperangan? Sebab tu dia ada kata selagi batin dan al-haq sang berdiri itu tadi. Batin al-haq tu berdiri, selagi itu ada berperang. Jangan kau cuba bermimpi, dia akan sentiasa, dia akan sentiasa. Memang tak ada kata apa, memang dah macam tu. Tetapi bagaimana kita nak melangkah, bagaimana kita nak tahu dah satu ruang dalam singgah sana itu sendiri?
Peperangan dalam diri dengan manusia. Tetapi apabila Palestin kena serang, kalau sebut Palestin kena serang, orang Islam macam mana? Terutamanya dalam negara ni, semua bersatu. Semua bersatu, cukup bersatu, bagus. Bagus dah tu. Memang kita berjuang sebab orang kata apa, kita ada satu sifat kemanusiaan. Nak tunjuk di situ kasih sayang tu sendiri. Tetapi kita sedar tak, benda ni bila kita berperang, orang lain berperang, kita berjuang. Dari jauh kita mendoakan, hulurkan bantuan, betul, tak ada masalah. Tetapi benda itu yang kita selalu berjuangkan tu, mengapa di sini orang yang beza kefahaman sama-sama berjuang, tetapi bila tidak ada peperangan di Palestin tu, di sini beza kefahaman, kamu berperang sesama sendiri? Mengapa kamu berperang sesama sendiri? Orang ni mencerita tentang tauhid, orang ni menceritakan tentang fiqh, orang ni menceritakan tentang tasawuf, orang ini menceritakan tentang makrifah. Kamu berperang sesama sendiri, orang Islam tu. Sedangkan yang di sana tu kamu kata, ini Bani Israel, ini Yahudi, orang Islam, kita kena tolong orang Islam, ini nak kena serang. Tetapi dengan kefahaman itu sendiri, tanpa kamu sedar, kamu nampak di situ yang Islam dengan Islam tu masih lagi bertekak. Macam ni kamu nak berjuang agama Allah tu sendiri, sedangkan Islam dengan Islam tu masih lagi bergaduh. Jangan mimpi. Tu dia kata, dan diri tu kata, jangan mimpi. Macam mana tu? Macam mana kamu nak bawa benda tu? Sedangkan benda ni disebabkan beza kefahaman je. Orang yang gaduh bertekak pasal kefahaman macam budak-budak. Benda kefahaman, walaupun orang ni beza kefahaman sekali macam mana pun, dia tetap berjuang. Tapi bezanya kefahaman. Kamu faham, berjuang macam ni, orang ni faham macam ni, tapi bila sampai peperangan tetap gak sama, tetap gak terus berjuang di atas jalan itu sendiri. Sebab apa? Perjuangan, cuma beza kefahaman. Di sini yang kamu nak kena tahu, di sini yang kamu nak kena faham. Macam tu dia kata, peperangan dengan diri sendiri, dengan manusia. Dah dia kata, apa bezanya orang pandai dengan orang bodoh pegang senjata? Apa beza di situ? Macam kita kata, ni sifat ni kita kena ada sifat kemanusiaan, ini tidak ada sifat kemanusiaan. Tapi sedar tak diri kita ni beza kefahaman bertekak lagi. Nak lawan sifat orang Yahudi, tetapi dalam diri kita ni pun ada Yahudi. Macam mana? Hukum kata orang tu sesat, hukum kata orang ni salah, dah terkeluar Ahlussunnah Jemaah. Sedangkan kamu itu, orang yang betul-betul nak bawa jalan Allah ni, dia tidak ada tundi menjadi, kata orang salah ni sesat. Itu kefahaman masing-masing. Tetapi bila berjuang sama, panji-panji hitam tu sendiri, kamu kena bangun. Panji-panji hitam tu kena bangun, betul-betul semangat, kena bawa kalimah tu, jalan Allah dengan Rasul. Sedangkan yang macam ini pun, yang sedikit ini pun kamu dah jatuh. Macam mana? Disebabkan kefahaman. Tu yang orang ni tengok, macam ni ke orang Islam? Inilah beza dia. Di sini kamu nak kena tahu, di sini kamu nak kena faham. Kalau tak, memang susah lah. Kalau tak, memang cukup susah. Tuduh-tuduh, orang kata salah, sesat. Benda ni kan kadang orang tak sedar, memang cukup tak sedar. Sedangkan kalau kita faham betul-betul, ada satu kisah. Macam mana kisah Imam Syafi'i dengan anak murid dia. Imam Syafi'i, dia tengah berdakwah, dia tengah menyampaikan satu ilmu, anak murid dia bangun, kata satu kefahaman. Berbeza. Imam Syafi'i dengan anak murid dia berbeza kefahaman. Lepas tu Imam Syafi'i pun mulakanlah dia punya berdakwah kelas. Tetapi dia tak nampak anak murid dia yang seorang. Tak cukup. Mana itu pergi? Selama 7 hari tak nampak. Imam Syafi'i itu pergi. Dia tak rasa diri dia guru, dia tak rasa diri pandai. Kita kalau rasa guru pandai, mimpi lah nak pergi jumpa orang. Ni dia pergi. Dia pergi, dia jumpa, dia cakap apa? Mengapa tak datang kelas? Kenapa tak ni apa semua? Anak murid dia kata, sekian. Disebabkan kefahaman. Imam Syafi'i pun kata, jangan disebabkan kefahaman kita tak bertegur sapa. Jangan disebabkan kefahaman kita terputus silaturahim. Nampak tak di situ? Beza kefahaman je, tetapi perjuangan tetap sama.
Begitu juga dengan para mazhab-mazhab lain, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Beza kefahaman tetapi menuju pada yang sama kalau nak ceritakan tentang itu. Begitu juga dengan benda ini. Beza kalau orang ni nak cerita makrifah ke, orang nak cerita fiqh ke, tauhid ke, tasawuf tu punya pasal, masing-masing punya jalan. Masing-masing ada kaki, masing-masing nak pergi. Masing-masing ada perut, masing-masing lapar, masing-masing yang nak kenyang. Masing-masing haus, masing-masing minum boleh hilangkan haus. Begitu juga yang kamu. Jangan disebabkan kefahaman. Inilah beza dia peperangan dengan diri dengan manusia. Kalau peperangan dengan diri sendiri pun tak lepas dengan manusia, jangan mimpi lah. Dengan diri sendiri saling tunding-tunding menjadi. Kamu kata salah ini betul sebab tu, dan lirik dah ada kata peperangan yang ini tak mungkinkan terhenti selagi batin al-haq sang berdiri. Peperangan ini tak mungkinkan terhenti, takkan terhenti. Jangan kau cuba bermimpi, takkan lah. Memang selagi benda ini kamu tak dapat kalahkan diri kamu, ego kamu itu sendiri, jangan mimpi lah kamu nak lepaskan benda ni. Kalau diri kamu itu pun tak lepas, kalau betul nak bawa agama Allah dan Rasul ni, janganlah sekali hukum orang. Bila satu perjuangan kamu nampak tak hasil, tak ada pun kamu nak kira, oh ini orang ni fahaman macam ni, ni orang fahaman, tak ada. Masa nak berperang tu sekali je. Inilah beza dia sebenarnya. Bila orang yang bercakap tu tidak merupai seperti agama, dah kata peperangan tu tak ada pula, dia kata semua pemakaian. Tetapi jihad tu kamu nampak? Jihad benda yang tak nampak tu orang yang hukum. Tapi peperangan yang semangat begitu kamu boleh nampak pula, tu beza dia. Benda atas iman, iman tu memang tak boleh nampak. Iman tu atas masing-masing, atas kelakuan dia, atas percakapan dia, tu yang kamu boleh lihat. Benda luar kamu nilai, hebat kamu, ambil kerja Tuhan. Sedangkan benda macam ni kecil ni pun kamu dah ni. Sebab tu orang yang tengok, oh orang Islam senang nak petik, nak kena jentik, buat benda-benda macam ni lah. Inilah beza dia. Itu lirik dia nak bagi tahu kat kita, peperangan ini takkan terhenti. Jangan kau cuba mimpi. Faham betul-betul macam mana dia katakan al-haq dengan batin ni. Bila nyata hak ni, kamu fahamlah macam mana apa yang dikatakan yang kebenaran. Bila nyatanya kebenaran itu, batin pasti lenyap, pasti akan binasa. Tetapi kefahaman kamu apa yang dikatakan kebenaran, itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Lirik yang seterusnya, dah baginda yang pasti terjadi, oh Palestin jangan kau menangis. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Kali ni memang cukup jelas, cukup jelas. Sebab dia dah ada kata kini sabda baginda yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Memang apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW pasti terjadi. Cukup terjadi. Memang tidak boleh menafikan. Memang benda itu sudah tertulis, dah memang terjadi. Tetapi sejauh mana kita faham? Sejauh mana kita nak pegang? Apa yang Rasulullah dah cakap tu, benda tu dah terjadi, memang cukup terjadi. Tetapi yang kita nak kena faham, nak kena tahu betul-betul. Tetapi ada yang mengatakan pula, biar je lah, kita tengok je wayang kulit. Benda nak jadi semua dah tertulis. Betul. Tetapi kalau ada orang tampar kamu nak elak, tak payahlah elak, biar je. Biarlah semua dah terjadi, tulis biar kena tampar. Benda dah jadi, tengok je wayang kulit, biar je. Berserah, ni dah serah ni kata berserah ni. Lepas tu kata biar lapar, aku tengah bertaruh lapar, ini apa semua dah terjadi, dah tertulis, aku lapar, aku terima benda ni. Jika ada orang yang mengatakan dia faham sedemikian, itulah kefahaman yang paling cetek sekali. Kita nak kena faham betul-betul sejauh mana kefahaman kita yang kita mengatakan dan sering kita dengar dalam Al-Quran pun ada mengatakan tidak bergerak sezahrah dengan izinnya. Sejauh mana kita faham. Lepas tu apa yang kita faham pula, dia ada mengatakan Allah tidak akan mengubah satu kaum itu melainkan diri dia sendiri. Yang tadi yang dia kata Zahrah tu melainkan dengan izinnya, yang ini pula dia ada kata pula Allah tidak akan mengubah satu kaum melainkan dengan diri mereka sendiri. Sejauh mana kamu nak faham tu? Apa yang kamu faham? Apa beza benda ni? Benda dah terjadi, kita nak tengok je kan. Macam saya kata tadi, kalau kamu lapar, kamu berserah macam tu je, kamu mesti pergi makan. Kamu tak boleh duduk je. Itu nama orang tak faham. Ni namanya orang ngajar atas buku ke. Kita nak kena, bila lapar, pergilah makan.
Tu yang nak kena faham. Bila orang nak tampar, elak lah. Bila nak pergi perang, iyalah, bukan duduk congok, ni dah segar, ni dah. Itu silap. Inilah bezanya. Cukup cetek orang pemahaman macam tu. Inilah bezanya. Dah cukup kemahuan, kahwin lah. Tak cukup, tak payah. Jangan susah korang. Rasa nak kerja, pergilah kerja. Kalau kamu rasa mampu, buatlah. Tak mampu, tak payah buat. Itu pun atas izin dia. Ni duduk tengok pemahaman tu, kita nak kena faham. Tuhan telah beri kamu akal, gunakan dia dengan betul. Nak diasah supaya tajam, jangan ditumpuk-tumpukkan. Itulah beza dia. Sebab tu dia ada kata, bila kita faham benda ni, benda dah terjadi. Bila benda macam ni dah kita kena buat. Bila orang yang faham betul-betul, dia berjuang. Dia tidak ada tunggu biar macam tu. Sedangkan Nabi Allah Khidir tu, ingat dia duduk diam, dia duduk congok macam tu. Orang kata, oh dia kata sampai kau tak mampu, kau tak boleh. Sedangkan dia berjuang tu, tambah kita sedar tu. Dia berjuang. Apa dia buat tu? Nabi Khidir AS tu, dia berjuang. Kalau ikutkan cerita lah, kita ambil cerita. Siapa yang tentang Dajjal tu? Siapa yang tentang Dajjal tu? Ceritanya tu. Siapa yang tentang Dajjal tu? Tambah kita sedar tu, siapa yang tentang? Dia dengan Nabi Musa AS pun, yang dia kata tak mahu, dia berjuang. Ingat, dia duduk congok lah. Kamu yang faham ilmu ni pun, sejauh mana kamu berjuang? Oh, dah tahu duduk congok, itu silap. Inilah beza dia. Itulah namanya haiwanatik. Orang tak faham, pandai berkata tapi tak faham. Walaupun dia boleh menghafal 1000 kitab rahsia sekalipun, tapi dia tak ni, pandai bercakap tapi tak tahu apa benda, tak guna juga. Orang ngaji tinggi-tinggi sekalipun, kalau dah tahu pun, dia mesti pegang cangkul. Ngaji tinggi-tinggi sekalipun, makan enggak nasi, minum, pegang pen, pergi jalan sana sini, lapar, makan, minum. Dia bukan duduk congok aja. Mesti dia akan duduk, tak ada dia congok, tak ada. Dia mesti berjuang. Sejauh mana kamu faham? Dan dia kata, Allah tidak akan mengubah satu kaum melainkan dengan diri dia mereka sendiri. Itu kamu nak kena faham. Bila kamu faham benda ni, dia telah dibuatkan, dilakukan, kamu akan berjuang. Jangan risau. Jangan risau. Jangan kata Palestin, agama Allah dan Rasul tu, jangan risau. Dia pasti ada. Jangan kau menangis. Mesti ada. Kena berani. Hendaklah kamu ada sedikit keberanian. Bila kamu faham benda ni, barulah kamu akan tahu macam mana. Tak perlu risau, tak perlu gentah. Ada orang yang berani sebenarnya. Cukup ada. Cukup ada. Sampai masa dia akan datang. Tetapi bila kita faham betul-betul, dah memang ada dah. Ini yang kita nak kena tahu. Sebab tu sabda baginda telah mengatakan, pasti terjadi. Jangan kau menangis. Jangan kau menangis Palestin, iaitu diri kamu. Jangan kamu risau. Bila kamu telah berjuangkan diri kamu itu, tidak ada apa-apa lagi dah. Apa yang datang, apa ini, kamu akan berjuang. Berjuang, kamu dah tak heran apa, sebab kamu dah faham betul-betul akan diri kamu itu sendiri. Bukan kamu duduk atas congok atas penulisan semata-mata. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Engkau dalam hidup mencipta kekalutan, sehingga tiada ruang kedamaian. Tiada balasan kau berikan mereka. Tetapkan bermusuhan. Ini senjata minda yang pasti terjadi. Jangan kau menangis. Apa yang kita faham dalam lirik kali ni? Kali ni memang sempoi. Kalau kita faham betul-betul macam mana yang kita bincangkan tadi, yang kita bedahkan tadi, peperangan dengan diri, peperangan dengan manusia, apa yang kita katakan tadi, yang betul-betul bawa jalan Allah dan Rasul ni, tidak ada saling kutuk-mengutuk, yang mengatakan sesat sekalipun dalam satu aliran sekalipun. Dia betul-betul sama-sama berjuang, panji-panji hitam tu sendiri. Sekarang ni yang kita nak kena faham, tak sangka dalam hidup mencipta kekalutan sehingga tiada ruang kedamaian. Memang betul. Memang betul. Sebab benda macam ni, memang kekalutan ni ada. Manusia ni sengkabut, kelang kabut. Kelang kabut apa tu? Kita faham sendiri lah. Sehingga tiada ruang kedamaian. Memang tak ada. Memang asyik nak bermusuhan. Memang manusia ni memang rasa kedamaian tu tak ada. Walaupun dia rasa dia buat kedamaian, tapi dia tidak ada rasa dia tu damai. Tak ada. Walaupun dia telah usaha nak buat kedamaian sekalipun, walaupun dia dah berusaha, tapi dia gagal. Lama dia putus asa. Persoalan dia sekarang, tanya balik diri sendiri, betul ke engkau tu usaha? Kita nak kena faham. Ini yang kita nak kena tahu. Sebab tu dia ada kata,
tiada balasan kau berikan mereka, tetapkan bermusuhan. Ini ada kata senjata minda. Senjata minda pasti terjadi. Benda ni kalau kita faham betul-betul, dia akan sentiasa berterusan. Jangan mimpi peperangan ni nak berhenti. Jangan mimpi. Sebab tu dia kata dalam diri ni, sebab dia dah ada kata ini senjata minda yang pasti terjadi. Pemikiran kita sendiri, sejauh mana kita faham, sejauh mana kita faham ilmu itu sendiri. Kalau tak, kita bermusuhan kata orang ni sesat, ni sesat. Sedangkan dengan benda-benda kefahaman tu, benda kamu dah boleh kata sesat. Macam mana nak pergi perang? Zaman Salahuddin Ayyubi tu, kalau nak berperang, dia tanya lu orang dah solat subuh ke? Nak berperang solat subuh. Sekarang ni nak berperang kena khatam Quran, nak kena tahu ni apa semua. Kita ni berlagak pandai. Ini nak peperangan, ni nak jihad, ni apa, ini nak kena kata ini nak tunggu khusyuk baru nak solat ke apa. Sekarang kita tanya kita balik sejauh mana kita faham tentang iman? Sejauh mana kita faham tentang iman? Kalau betul kita faham tentang iman tu sendiri, kita takkan kutuk orang. Tak kira warna kulit, kau faham agama sekalipun. Kalau kamu faham betul-betul iman, kalau kamu mengutuk orang berbeza sekalipun, itu maksudnya kamu tak faham iman. Jangan mimpi benda tu. Cukup jauh sekali kalau kamu nak berjuang. Tetapi sekarang kita nak kena tahu bagaimana sekarang ni yang kita nak kata orang berperang dekat Palestin tu macam mana nak berjuang. Sedangkan kita boleh kata Israel ni sekerah-kerah kepala, cukup kerah cakap macam mana pun dia ikut dia. Tetapi Nabi Musa AS tu, dia boleh lembutkan Israel tu. Perasan? Nabi Musa tu boleh lembutkan Israel. Tapi bagaimana dia lembutkan? Ego Israel tu jatuh tu. Nabi Musa tu, dia boleh lembutkan, dia boleh bawa Israel yang beramai tu ikut dia. Dia bawa apa? Agama apa tu? Sedangkan Nabi Muhammad pun bawa agama Ibrahim, Musa dan Isa. Sama je. Kita ni macam kata yang tadi lah, kutuk, kata orang sesat, dia orang tak ada. Sebab apa? Dia betul-betul bawa tauhid. Dia dapat huraikan tauhid tu dengan cara dia, dengan penyampaian dia, skill tu tadi, cara-cara dia boleh huraikan. Sekarang ni bila orang tanya kamu, sejauh mana kamu mengenal Tuhan, sedangkan Tuhan kamu itu sendiri Allah. Benarkah kamu telah mengenal Tuhan kamu? Rukun iman tu, kalau rukun iman tak lepas, jangan mimpi nak bawa solat, nak bawa apa. Sedangkan rukun kalimah syahadah tu, rukun Islam yang pertama, bersyahadah, rukun iman pertama, beriman pada Allah. Kalau itu tak lepas, macam mana nak bawa nombor dua? Kata nak bawa jalan Allah dan Rasul. Begitu juga Nabi Musa, dia boleh bawa benda ni, dia boleh lembutkan orang. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang, dia ada bagi tahu pasal Bani Israel, bagaimana pengikut-mengikut Nabi Musa waktu itu, ketika itu dengan Harun, dia boleh menghuraikan, dia boleh menerangkan tu yang diorang taat. Mereka taat, cukup taat. Kita ni macam mana? Sedangkan bawa-bawa benda macam ni pun, beza kefahaman pun dah kata orang macam-macam. Tak boleh macam tu. Jangan sesekali kamu menghukum orang, kamu menghina orang. Sebab tu lirik dia dah ada kata, tiada balasan kau berikan, mereka tetap bermusuhan. Nak cerita pasal Palestin, cerita pasal diri dulu. Macam kata ni, peperangan ni tadi, dengan diri ke dengan manusia? Ini yang beza dia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Apa dia bawa? Apa yang dia ajarkan? Ini yang kita nak kena tahu. Macam Musa tadi, dia boleh lembutkan orang sekeras kepala, sekeras hati tu, boleh lembut dengan jalan Allah Rasul. Tapi dia apa huraikan? Begitu juga kisah yang kita nak kena faham. Nabi Muhammad bertemu lutut dengan malaikat Jibril. Bertemu lutut tu dengan malaikat Jibril. Bertemu lutut apa? Sebab apa? Malaikat Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Huraikanlah benda tu. Apa itu iman? Iman tu apa? Tauhid. Islam tu fiqh, ihsan tu tasawuf. Sekarang ni dekat diri kita ni, ada tak iman, Islam, tasawuf? Ini ada dinamakan 3 sendi agama. Dekat diri kita ni ada tak ilmu tu? Tanya balik. Kalau ada ilmu tu, kenapa bermusuhan? Maksudnya tak lekat. Hati tu problem. Maksudnya diri ni tadi, peperangan diri ni problem lagi. Kalau peperangan diri ni problem, ni mimpi lah. Ni,
Tu masalah dia. Jangan nilai orang daripada luar. Itu yang kita nak kena tahu ni, kita nak kena faham. Sedangkan kalau kita faham betul-betul, ni lah Nabi Musa bawa. Sedangkan kalau kita ada ihsan tu sendiri, dia tak ada kira orang ni apa fahaman ke, warna kulit sekalipun, dia tahu benda ni semuanya kasih sayang, semuanya sama. Barulah kamu boleh berjuang. Itulah baru orang yang luar daripada Islam, yang kita ni orang takut maksudnya bersatu. Sedangkan macam ni pun Islam masih lagi bertekak bertumpah darah. Orang ni kata kita buat cara Islam gaduh ke. Ni lah masalah kita. Ni yang kita nak kena tahu, ni yang kita nak kena faham. Iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf, ada tak benda kat diri kita? Tanya kita balik. Faham betul-betul benda tu. Bukan tahu sekadar membaca, ingat hafal sejarah tapi tak faham buat apa. Bawa kitab guna-guna tapi satu apa benda tak faham. Sedangkan kita jangan kata oh itu Nabi Musa, itu Nabi Muhammad, dia Nabi, dia boleh nyampaikan. Faham betul-betul. Nabi pun manusia. Kita ni pun manusia, tidak ada beza. Oh ini Nabi apa semua. Sekarang persoalan dia sekarang, kita faham tak makna Nabi ni? Persoalan dia, apa makna Nabi ni? Sejauh mana kita faham makna Nabi ni? Sedangkan para malaikat mukaribin yang betul-betul taat pada Allah tu pun cemburu. Sebab apa? Dia tidak ada benda ni. Kita nak kena faham, kita nak kena tahu ni ya benda dia sebenarnya yang kita nak kena nak. Benda ni aja jalan-jalan yang para orang soleh dulu bawa. Inilah beza dia. Kalau kamu dapat selesai benda ni, barulah kamu boleh berjuang dengan sejuangnya. Memang sampai habis, tak tahu, baru kat situ orang gerun sangat. Oh, Islam jangan main-main. Ni bezanya Islam di sisi Allah ke Islam di sisi manusia. Inilah bezanya. Yang kita tahu, baru kita tahu. Bila kita faham, inilah senjata minda yang pasti terjadi. Benda ni ada ilmu dulu, minda kamu itu sendiri. Kalau kamu dapat mempergunakan diri kamu itu sendiri, cantik, cukup cantik. Bila faham dah tahu benda ni, jangan menangis, jangan takut. Pasti berdiri, cukup diri. Kebenaran tu pasti berdiri. Baik, itu saja bedah lirik Palestin Jangan Kau Menangis yang dinyanyikan oleh Hatan. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sekarang ni kita nak kena tahu, kita kena berperang dengan diri kita dulu. Baru kita boleh berperang yang macam mana yang dihuraikan tadi tentang manusia. Kalau kamu boleh benda ini, insya-Allah boleh. Kena faham. Jangan tengok wayang kulit. Kalau kamu tak faham betul-betul dengan izinnya, Allah tidak akan mengubah satu kaum itu, melainkan dia mengubah diri dia sendiri. Kalau kamu faham benda ni, cukup sempoi. Tak perlu kita nak ikut-ikut orang, tak perlu. Sekarang diri kamu itu sendiri. Kalau kamu lapar, pergi makan. Kalau kamu nak kerja, pergi kerja. Kalau kamu susah, senangkan. Jangan duduk mengharap belakasan itu sendiri. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang macam mana yang kita ada bedahkan tadi dalam bedah lagu Palestin Jangan Kau Menangis. Tapi sekarang ini kita cuba berkongsi, kita cuba bincangkan yang dikatakan keturunan Bani Israel. Di sini yang kita nak kena tahu, dari mana bermulanya keturunan Israel. Bermulanya di mana? Puncak dia, mula-mula sekali, akar tu dia. Tapi kita nak kena tahu betul-betul lah. Sebelum tu kita kena tahu kedudukan. Kita kena tahu dari mana datang dia. Macam tu gak asal muasal diri kita. Ni kita nak cerita keturunan. Sudut pandang tu mesti kena betul-betul. Kamu memandang keturunan atau kamu memandang di sebalik keturunan. Di sini kita kena tahu. Mula-mula bermula sekali lah yang dikatakan keturunan Israel ni, kita nak kena tahu keturunan ni dia bermula daripada macam kita punya nenek moyang. Kita kena tahu kita punya keturunan ni
Sipolan band apa, daripada mana, daripada Boyan, daripada Bugis, ada Jawa, daripada India, macam-macam, Cina kan. Kita kena tahu kita punya keturunan. Begitu juga benda ni. Tapi di sini kita nak kena tahu macam mana yang kita tahu. Dia ada katakan yang mula-mula sekali adalah Ibrahim. Okey, Ibrahim ni kalau lah kita tahu betul-betul Ibrahim ni dia ada berapa isteri. Dia ada berapa isteri yang kita tahu Isteri dia yang pertama mula-mula ni siapa? Mula-mula isteri dia yang pertama adalah Sarah. Okey, Siti Sarah lah. Okey, Siti Sarah ni dengan Ibrahim ni ada kaitan tak? Macam mana dia boleh kenal? Soalan, macam mana dia boleh kenal? Sebenarnya Sarah dengan Ibrahim ni sepupu. Kalau nak tahu macam mana dia ni sepupu kaitan, kaji benda tu. Tapi nak cerita di sini dia ni sepupu. Tetapi Sarah ni bukannya anak kecil. Ini semua jenis pangkat-pangkat besar punya yang kita tahu. Lepas tu dalam Siti Sarah ni dia ada siapa, macam mana kita tahu. Dan Siti Sarah ni dia ada dayang-dayang dia. Dalam dayang-dayang dia ni kita tahu siapa dayang dia, Siti Hajar. Siti Hajar ni siapa? Dia adalah keturunan daripada mana? Keturunan daripada mana Siti Hajar ni? Yang kita tahu, Siti Hajar ni, kisah-kisah dia macam mana. Siti Hajar ni dia daripada mana ni? Dia punya keturunan ni. Siti Hajar ni datang daripada mana? Daripada Mesir. Tapi kalau kita tahu, selepas itu Sarah ni suruh kahwin dengan Hajar ni. Kenapa? Usia dia, lepas tu Ibrahim pun kahwin dengan Hajar. Lepas dia dah kahwin dengan Hajar ni, sebab Hajar ni dia daripada Mesir dan dia berkulit hitam. Ni pun bukan anak kecil juga. Bukan dia jadi dayang saja. Begitu juga dengan Sarah. Sarah ni orang kuat tau. Orang kuat apa? Dia ni berpegang agama Samawi. Agama Samawi ni macam mana pula? Kaji benda tu. Tetapi di sini kita nak beritahu ni isteri pertama dia, ni isteri kedua dia. Ada lagi isteri Ibrahim ni? Ada. Siapa? Si yang ketiga dia? Kanturah. Kanturah ni siapa pula? Dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis tak ada sebut. Tapi dari mana datang cerita ni? Dari mana datang cerita ni? Nombor 1 Sarah, nombor 2 Hajar, nombor 3 Kanturah. Dari mana datang ni? Nanti kita ceritakan. Yang keempat, siapa isteri dia? Ada lagi ke? Oh ada. Siapa isteri dia? Hajun. Hajun ni siapa pula? Datang daripada mana pula? Sedangkan Kanturah ni tak pernah dengar, tiba-tiba dengan Hajun ni. Daripada mana datang? Biasa dengar Sarah dengan Hajar je. Ni datang Kanturah lah, Hajun mana datang ni? Nampak Ibrahim, Nabi Ibrahim ni. Macam mana tu? Kat sini kita nak kena tahu. Di sini kita nak kena faham. Siti Sarah ni dia tahu dia ni mandul. Lepas tu dia suruh kahwin dengan Hajar. Lepas tu dapat anak. Siapa anak ni? Siapa anak? Ibrahim dapat anak dari Siti Hajar ni siapa? Yang kita tahu. Siapa lagi? Ismail lah. Okay, Ismail. Yang kita tahu kisah-kisah dia kan. Okay, nanti kita cerita. Sekarang cerita Sarah ni. Siapa anak Sarah ni? Telah difirmankan dalam surah Hud ayat 71. Surah Hud ayat 71. Dapat siapa? Yang bernama Ishak. Khabar gembira ni. Ishak ni. Ni Ishak. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul macam mana Sarah ni boleh berkenan dengan Ibrahim ni. Soalan dia, takkan sepupu je kot? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Takkan sepupu ke? Mesti ada sebabnya. Kerana apa? Ibrahim dia ada bawa satu ilmu, iaitu keyakinan. Apa ilmu? Nama ilmu tu? Nama ilmu tu tak lain tak bukan tauhid lah. Sebut pasal tauhid ni, semua orang tahu pasal tauhid. Dia boleh menghuraikan kepada Sarah. Sarah dia terpesona ilmu tu. Jadi dia rasa dia beriman dan dia ikut, dan dia bersuami dengan Ibrahim. Di sini kita nak kena tahu. Soalan dia sekarang, persoalan dia, macam mana huraian dia? Huraian yang Ibrahim sampaikan tu.
Kerana ilmu ni yang disampaikan ni, yang berketurunan ni, yang diturunkan ni dekat Ibrahim ni, daripada zaman kaum apa ni? Kaum apa? Kaum Ad. Kaum Ad ni Nabi apa? Yang kita tahu, kaum Ad ni Nabi apa? Nabi apa? Kaum Ad ni Nabi apa ni? Yang kita tahu. Zaman-zaman Nabi ni, yang sebelum Nabi Muhammad SAW lagi ni, zaman Ad ni Nabi apa? Nabi Hud. Yang kita tahu ni, apa kisah Nabi Hud ni? Macam mana dia boleh sampaikan ni ilmu-ilmu ni? Ilmu ni dia sampaikan macam mana? Ini kita nak tahu. Macam kita buat ilmu Nabi Muhammad SAW, jalan Allah dengan Rasul. Ilmu siapa ni? Macam mana kamu bawa? Kamu baca daripada buku ke yang kamu betul-betul berguru? Sini cukup beza ni. Cukup beza. Cukup beza. Yang dibawakan, yang betul-betul bawa, dengan satu kedudukan, dengan satu apa yang kita nak kena fahamkan. Ini yang kita kena tahu. Ibrahim dia ada 4 isteri, iaitu Hajar, Sarah, Keturah, Hajun. Isteri pertama dia Sarah, Hajar, Keturah, Hajun. Tetapi yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena faham, di sinilah bermulanya yang dia katakan keturunan Israel tu. Dari mana keturunan tu? Di sini ya. Ishak ni dia ada kahwin. Dia kahwin dengan siapa pula? Siapa nama isteri Nabi Ishak ni? Yang kita tahu. Siapa isteri dia? Siapa isteri Nabi Ishak ni? Tadi kita dah tahu pasal Ibrahim ni, kan? Dia kahwin ni dengan sepupu, lepas tu dengan dia punya dayang. Datang ni nanti kita cerita. Tapi nak cerita ni, Ishak ni kahwin dengan siapa pula? Ishak, isteri Nabi Ishak ni adalah Rifkah. Siapa Rifkah ni? Dia ada cerita di situ. Baik, isteri Nabi Ishak ni namanya Rifkah. Okey, ni isteri dia, Rifkah. Okey, kata ni Rifkah dapat anak. Siapa anak Nabi Ishak ni? Macam mana kita tahu? Dan susah jalur dalam 25 rasul pun telah sebut. Ada anak dia yang bernama Yakub. Yakub ni kembar. Abang dia siapa? Abang dia Isu. Isu ni abang, Yakub ni adik. Baik, di sini kita nak tahu. Biasa kita tahu dah cerita Yakub ni. Yakub ni adik, Isu ni abang. Disebabkan ada kedengkian sebab ibu Rifkah ni, suami dia Nabi Ishak ni, lebihkan Yakub. Jadi Isu ni cemburu lah. Biasalah kalau lebihkan anak, memilih bulu. Di sini kita nak tahu. Tapi apabila telah Nabi Yakub ni telah berkahwin, dapat anak, kita tahu dia ada 12 anak. 12 anak ni siapa yang kita tahu apa? Rudin, Syahur, Lewi, Yahuza, Zabulun, Yasakar dan Jad, Asir, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Di sini kita nak kena tahu bila dia ada anak ni. Macam mana yang kita tahu dia ada anak ni macam dalam keturunan ni. Di sini bermula keturunan Israel. Israel ni dia maksudnya hamba Allah. Ada yang kata dia berjalan malam. Tapi nak cerita di sini, bila kita tahu yang dia katakan hamba ni, hamba Allah, Isra ni maksudnya hamba dalam bahasa Ibrani. El ni maksudnya Allah, maksudnya hamba Allah. Macam tu juga para malaikat yang kita tahu, Jibril, Israel, Mikael, Munkar, Kel. Macam tu lah maksud dia. Sebab tu dia ada keturunan di situ. Dalam masa 12 keturunan ni, bila dia ada 12 keturunan, maksud di situ bermulanya cerita dia di situ. Bagaimana kita tahu macam Lewi, cucu cicit dia siapa? Nabi Isa AS. Lepas tu Yahuza ni cucu cicit dia siapa? Nabi Daud dengan Sulaiman AS. Lepas tu macam mana Bunyamin ni, dia punya cucu dia siapa? Nabi Yunus. Di sini kita nak tahu, di sinilah Sarah ni membawa Bani Israel. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Dan keturunan tu, Israel itu maksudnya hamba Allah. Kita tahu Nabi Ishak ni dia keturunan, dia ada bawa keturunan, iaitu apa, daripada keturunan dia anak dia Nabi Yakub sampai ke seterusnya sesuai jalur. Yang macam mana kita tahu Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai dia punya keturunan sampai ke bawah, sampai
Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu semua keturunan Israel kat situ. Susul jalur tu. Ini nak cerita di sini apa yang kita faham dan apa yang kita kena tahu. Dekat sini dan Siti Sarah ni dia bawa keturunan Bani Israel. Kat sini maksudnya hamba Allah. Okey. Di sini bila kita tahu dia punya arah kiblat, Bani Israel punya arah kiblat ketika itu dan waktu itu adalah apa? Masjid Aqsa. Okey. Di sini susul jalur dia. Apabila kita faham di sini, dalam satu kedudukan yang kita kena tahu pula, susul jalur kat sini pula yang kata isteri kedua Nabi Ibrahim iaitu Siti Hajar. Bila kita tahu dalam Siti Hajar ni macam mana pula? Kan? Bila kita tahu keturunan ni daripada Siti Hajar ni, dia dapat anak dia yang bernama Ismail. Okey. Di sini apabila kita faham macam mana kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ni, apabila dia telah bawa isteri dia pergi ke satu padang pasir, iaitu ketika itu Mesir, sebelum ada Mekah lagi. Dia bawa memang betul-betul yang tanah yang terlalu lapang, memang tidak ada penghuni langsung di situ. Apabila diwayukan dia meninggalkan Siti Hajar di situ, maka di situ bermulalah Siti Hajar tinggal dengan anaknya Ismail. Bila dia meninggalkan anak dia di situ, Ibrahim pun dia pergi ke mana? Palestin. Di sini ke je orang kata Palestin tu tak wujud? Palestin tu dah memang ada, tapi macam itulah yang kita tahu. Tapi di sini apa yang kita faham, Ibrahim pergi ke Palestin. Sekarang kita nak cerita Hajar dengan Ismail ni. Macam mana kita tahu Siti Hajar dia dan kehausan ketika itu cuaca sangat panas. Dia berulang-alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Di situ dia ulang-alik. Yang pertama dia berulang. Yang pertama dekat situ bila dia ulang selama berapa? Jarak dia 420 meter. Tapi bila kita tahu sa'i apa tu semua dari Safa ke Marwah, dia 7 kali ulang kat situ yang terpancutnya air Zam-Zam. Bila kita tahu terpancut air Zam-Zam, dekat situ dia berulang 7 kali. 420 kali 7, jawapan dia berapa? 2.9. Maksudnya 29 km. Lagi satu 3 km. Di sini yang kita nak kena tahu, di sini kita nak kena faham. Di sinilah bermulanya tapak kehidupan manusia. Siti Hajar dia duduk, dia menghuni di situ. Air mata itu dia terkeluar Siti Hajar dengan Ismail di sini dengan satu kedudukan dia berduduk. Tetapi kita nak kena tahu, selepas 13 tahun Ibrahim jumpa balik Siti Hajar. Sebelum ni dia pergi mana? Orang kata kat Siti Sarah ni. Dia balik selepas 13 tahun dia jumpa Siti Hajar ni. Dia jumpa, tengok anak dia Ismail dah sudah besar. Lepas tu dah meningkat dewasa. Dan Ismail pun berkahwin dengan di situ juga. Dia berkahwin dengan siapa? Duduk situ di pada Mesir itu. Ketika itu dalam kampung itu bernama Jurhum. Kampung-kampung itu ada seorang wanita situ. Apabila telah datang dan satu kisah, Ibrahim telah datang tengok wanita ini tidak ada adab. Jadi Nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail anaknya, ceraikan. Okey, jadi dia ceraikan. Jadi dia sanggup ceraikan demi ikut kata ayahnya. Apabila telah diceraikan, dia kahwin lagi. Nabi Ismail dia kahwin, dia dapat isteri yang baru. Dia kahwin dengan situ, kampung yang sama, Jurhum yang sama, duduk di situ. Dia dapat anak. Berapa orang anak dia? 12 orang. Adalah yang kahwin-kahwin di sini. Nak cerita di sini. Baik. Di sini bila kita tahu dia punya dengan satu kedudukan yang macam mana kisah Ibrahim tadi, 13 tahun kemudian dia datang balik jumpa isteri dengan anak dia Hajar ni. Dia daripada mana ni? Kalau kita tahu dia daripada mana, dia datang Siti Sarah kat sini, dia daripada mana? Masjid Aqsa. Hajar ni mana? Masjidil Haram. Jarak Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram ni, nak ikutkan dia, bila dikira 1,500 km. Bayangkan ketika itu naik unta. Berapa lama nak sampai? 1,500 km. Kalau naik kereta itu memang kejap lah. Ni naik unta. Di sini yang kita nak tahu, di sini kita nak kena faham. Dengan satu kedudukan kat sana dia telah membuatkan satu keturunan ni Israel. Ini dah jadi Bani Arab. Dekat sini Sarah macam ni kita katakan tadi, ini bawa keturunan Israel, Hajar ni bawa keturunan Arab. Macam mana yang kita tahu Ismail anak dia
keturunan dia sampailah sekali yang kita tahu Arab dekat sini Abdullah apa semua sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah tahu keturunan dia di situ, dia telah membawa keturunannya, maka di situlah Bani Hashim. Di sini yang kita nak kena tahu macam mana cerita tu sendiri. Bila dia telah bawa, dia dah tahu apa tu semua. Bila kita faham kiblat dekat orang Arab ni apa? Masjidil Haram. Yang kata kiblat dekat Bani Israel ni apa? Masjidil Aqsa. Apa beza dia? Kat sini tak ada pula sebut Madinah. Ini yang kita nak kena tahu macam mana kedudukan tu. Itu nanti lain cerita. Baik. Sekarang ni bila kita faham betul-betul macam Ibrahim ni, dia punya keturunan ni, anak dia apa macam kita Ibrahim, lepas tu anak dia Ishak apa sampai Isa tu keturunan Bani Israel, sampai Ismail ni keturunan sampai Arab, sampai kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita tahu. Di sini kita nak cerita pula tentang isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, iaitu Kanturah. Isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, Kanturah ni. Okey, Kanturah ni dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis tak ada sebut. Tapi siapa ni Kanturah ni? Bukan anak kecil yang Nabi Ibrahim kahwin ni. Sarah, Hajar dengan Kanturah ni bukan orang biasa-biasa. Semua besar-besar pangkat ni. Tetapi Kanturah ni daripada mana pula? Yang ni Bani Israel, yang ni Arab, yang ni Kanturah ni dia daripada Bani Jawi Nusantara. Bani Jawi Nusantara ni mana ni? Siapa tahu Bani Jawi Nusantara ni tak lain tak bukan tanah Melayu Persoalan dia sekarang, siapa anak dia? Siapa anak dia? Di sini cuba kaji, nanti boleh nampak keturunan siapa ni sebenarnya yang kata tanah Melayu ni. Dia punya keturunan ni yang mula-mula pahlawan ni. Itu bagi tahu. Lepas tu kaji. Tetapi di sini dalam dia punya kiblat macam kita kata tadi, yang dia punya satu kedudukan, Israel ni apa? Masjid Aqsa. Yang kata Hajar ni Arab ni di mana? Masjidil Haram ni. Kanturah ni Melayu ni mana? Darussalam. Bila kita tahu kedudukan ni, baru kita sedar macam mana nak kata cerita tu di situ, baru kita akan nampak. Kalau tak, kita tak tahu Sebab tu kita faham sebenarnya Ibrahim ni tak cerita pasal Hajun ni lagi. Tak cerita pasal ni lagi. Ini cuba cari Hajun ni. Cuba cari. Ini Israel, ini Arab, ini Jawi, tanah Melayu ni, Nusantara ni. Ni Hajun ni. Ini mana ni Hajun ni? Cuba try cari. Kalau kita faham betul-betul Nabi Ibrahim ni, dia ada gelaran dia. Dia ada gelaran, dia bukan biasa-biasa. Dia ni, gelaran dia kalau kita tahu, dia ni adalah bapa ekonomi. Cuba tengok Mekah tu macam mana sekarang. Kan. Lepas tu dia ada kat situ pula, dia ni bapa apa ni? Bapa segala agama. Nabi Muhammad dia sebut. Kan? Cuba try cari. Mesti akan jumpa benda ni, fakta benda-benda ni. Selalu kita tahu teori ni, kita dah jumpa fakta, kita akan tahu benda ni macam-macam. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Okey, kita sambung balik yang pasal Hajar dengan Ismail ni. Apabila Ismail dah berkahwin dapat 12 anak, lepas tu sebelum yang dikenakan kisah korban ni, kita dapat tahu Allah telah mewahyukan membina Kaabah. Di situ dia ada simbolik dengan 4 petak. Maksudnya 4 penjuru di sini. Apa yang dimaksudkan 4 penjuru di sini? Yang katakan Kaabah ni apa ni? Ini yang kita nak kena tahu, ini yang kita nak kena faham. Kalau tak, kita tak tahu benda ni. Bila kita kaji pasal keturunan, bila kita kaji pasal apa benda semua, kita pasti nampak benda ni. Kita akan nampak, punya ni. Ini dalam satu cerita yang membuatkan berpuak keturunan tu tadi. Baru kita nampak, ini dia punya berapa lapis, patutnya ada warna macam ni dan macam ini. Bila kita tahu benda ni, barulah kita tahu dengan satu kedudukan ilmu itu tak pernah putus. Tapi macam mana yang kita nak kena tahu, ilmu itu tidak pernah putus. Bila kita tahu benda ini macam mana dengan satu kedudukan, barulah kita tahu sebenarnya Nabi-Nabi ni macam mana. Dekat sinilah Bani Israel ni bangga sangat. Dia cukup bangga. Kerana apa?
Bukan nak kata Israel ni dia ada dia punya negeri dia apa semua, dia kata Palestin tak wujud. Tapi nak cerita di sini, dia rasa sebab bangsa dia tu nabi-nabi ni. Tapi dekat Nabi Muhammad ni dia tak boleh terima sangat. Cukup dia tak boleh terima. Kenapa dia tak boleh terima? Kat sini kita nak kena faham. Di sini kita nak kena tahu. Kenapa? Sebab apa? Bangsa Arab. Sebab tu sampai Nabi Muhammad SAW pun dah mengatakan, dia dah bagi tahu di sini, tidak ada pada nama, tidak ada pada keturunan, pangkat semua tak ada. Sebab apa Nabi Muhammad faham? Dia memperbetulkan balik kefahaman orang tu. Sekarang ni kita bukan nak duduk kepada bangsa tau. Sebab tu diorang ni rasa diorang tak boleh terima Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad ni duduk, dia keturunan bangsa Arab. Ini semua dah bangsa dah cantik daripada apa? Nabi Yaqub ni, Yaqub, Yunus, Musa, Daud, Sulaiman, semua ni sampai Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa ni semua dekat Bani Israel. Tetapi sampai dekat Nabi Muhammad semua bangsa Arab. Sebab keturunan. Ini dia punya kedudukan, dia orang ambil benda ni. Bila kita tahu benda ni memang tak ada apa. Sebab sampai Nabi Muhammad dia dah menceritakan, dia bagi betul-betul tauhid ni. Tauhid ni dia bagi habis. Dia bokat dalam selama 13 tahun. Bila dia bokat dalam selama tu, baru dia menceritakan sebenarnya tidak ada apa-apa pada keturunan. Ini yang kita nak kena tahu. Sampai di sinilah Nabi Muhammad dia adalah penutup segala Nabi. Kenapa? Dia telah menjelaskan sebenarnya macam mana. Dia telah menceritakan benda ni. Dia telah memberitahu sebenarnya tidak ada pada keturunan. Memang tidak ada apa. Sebenarnya bila kita faham tidak ada apa-apa keturunan. Sebab apa? Bila kamu telah mengenal diri kamu ni asal ni yang kita duduk kenal keturunan. Buat apa? Cuba kita kenal diri kita ni daripada mana asalnya. Ini yang dia katakan, dia berbalik kepada usul Ludin dengan usul Ludin Tasawuf. Ini yang kita nak kena faham. Asal muasal kamu itu daripada mana? Barulah kamu faham rupanya tidak ada apa-apa. Ini dengan satu kedudukan. Bila kamu tahu benda ini, bila kamu faham, cukup sempoi. Ini yang dia tutup benda ni, orang tak nampak. Bila kamu kenal diri kamu, rupanya tidak ada apa-apa pada keturunan. Clear benda, cukup clear. Sampai Nabi Muhammad ni dia menjelaskan balik rupanya sebenarnya keturunan ini tidak ada apa-apa. Di sini kalau lah Bani Israel tahu benda ni, kan, apa jadi agak-agak. Sebab apa? Dia faham makna Israel iaitu hamba Allah, tapi dia tak faham makna hamba Allah. Sampai Nabi Muhammad pun dia kata, siapakah engkau ya Rasulullah? Dia kata, aku hamba Allah. Faham betul-betul hamba tu apa, Allah tu apa. Barulah kamu tahu macam mana. Barulah boleh katakan Ahmad bin Lamim. Semuanya di situ. Macam ni yang dia nak ceritakan, nak disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dia punya mantap, cukup mantap. Ini yang diorang tak boleh terima. Ini yang diorang takut. Sebab benda diorang dah tahu kebenaran, tapi diorang takut. Sebab diorang mengaji benda ni, diorang tak boleh terima apa yang disampaikan. Kononnya bukan disebabkan benda lain, sebab ilmu, sebab keturunan. Kita ni bukan nak ikut Arab sebab kita faham. Kita ni bukan nak ikut Arab, bukan nak ikut budaya dia, sebab kita tahu apa yang disampaikan, apa wahyu dia, apa ilmunya. Itu yang kita nak. Kalau nak cerita keturunan memang tak akan habis. Bila kita dah meninggal apa semua, tok moyang kita semua tak boleh tolong kita. Memang tak boleh tolong. Yang tolong tu hanya diri kamu tu sendiri. Ilmu itu, ilmu ini cukup mutiara bila kamu faham betul-betul. Dia cukup mutiara, cukup terang. Tapi bila tak faham, bila dah tahu, apa beza telah dihijab. Ini yang kita nak kena ambil. Di sini yang kita nak, ini yang Nabi Muhammad terangkan ilmu itu tadi. Bila kamu kenal diri kamu itu, tidak ada apa-apa. Beza dia keturunan tu tak ada apa. Sebab apa? Dan keturunan tu tak ada apa-apa dah. Sebab Nabi Muhammad pun dah jelaskan asal muasal tu diri ini. Sebenarnya diri kita ni asalnya macam mana. Yang dia katakan daripada ada kepada ada, daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada. Ini yang kita nak tahu, nak cerita di sini. Asal muasal kamu, kenallah diri kamu itu benar-benar. Nescaya kamu tidak akan berlaku sombong seperti mana yang Israel ni. Kita dok bangkang Israel, tapi dalam diri kita ni ada perang Israel ni buat apa? Ini kita nak kena faham. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul lain ni baik-baik sebab apa? Dia faham. Tapi yang tak faham ni pengikut dia, keturunannya yang tak faham. Kita ni yang kononnya bawa agama Allah dan Rasul ni rasa faham tak? Ke sebenarnya kita tak faham?
Ke kita buat-buat faham? Ni kita nak kena tahu, ini kita nak kena faham. Sebab faham, tak faham tu orang ramai tak faham. Sebut faham tu boleh, kefahaman kamu tu ke mana? Tu Nabi Muhammad dia bawa benda ni, dia bawa, dia tutup habis. Dan keturunan tu tak ada apa. Di sini cukup jelas, cukup faham. Dia dah penutup segala Nabi. Dia menceritakan apa semua. Kenal diri kamu itu betul-betul. Bila kamu kenal diri kamu itu, asal kamu siapa, rupanya bukan Israel ke, bukan Arab ke, bukan daripada Nusantara ke. Kamu tahulah benda ni macam mana. Bila kamu tahu benda itu, falsadah jasad. Tahulah benda ni semua macam mana. Inilah para-para arif billah yang berpegang pendidikan ini. Mereka faham, mereka berjuang. Macam mana kita bedahkan lagu tu tadi. Palestin, jangan kau menangis. Yang faham betul faham. Masa berjuang tu, semua yang betul-betul faham. Dia kat situ tak nak pula cerita keturunan. Oh, ni keturunan Palestin, ini keturunan Mesir apa. Tak ada nak cerita. Sebab mereka faham. Kat situ tak ada pula nak cerita berpegangan kefahaman lain. Inilah beza dia. Ini yang kita nak kena tahu. Inilah yang kita nak kena faham. Ini yang menceritakan dalam macam mana bedah lagu. Inilah yang nak katakan asal muasal Bani Israel. Yang dia katakan hamba Allah. Apabila kamu kena hamba Allah itu, tak lain dan tak bukan diri kamu itu juga. Itu yang sebenarnya yang nak disampaikan.